Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik tentang cersan Tuan Bedui di kampung air mati itu. Tuan Bedui ini meninggal pada tahun 1982 lebih kurang lah, semasa Pak Lu di tingkatan 6. Semasa Pak Lu di tingkatan 6 di sekolah menengah Seri Perak Kelantan itu, pada hari raya haji itu Pak Lu balik kampung untuk merayakan, rasanya cuti untuk raya haji itu 1 hari saja, esok tu sekolah. Tapi Pak Lu dapat balik kampung untuk merayakan raya haji. Tak ramai lah orang kampung yang balik untuk merayakan raya haji. Lalu pada hari itu, pada sembahyang hari raya itu, Tuan Bedui menjadi imam. Menjadi imam sembahyang raya haji. Adalah lebih kurang dalam 3 sab di hadapan Tuan Bedui, di hadapan sekali menjadi imam. Pak Lu antara yang di belakang. Tingkatan 6 petang tu Pak Lu terpaksa balik juga ke Kelantan ke macam mana ke. Jadi pada sembahyang kedua tu, rakaat yang kedua tu, sembahyang sunat Aidil Adha itu, dah habis, masih lagi berdiri. Dah nampaknya Tuan Bedui ni dah tak bersihat. Dia dah macam goyang-goyang dan rebah ke hadapan, dan disambut oleh orang yang lain. Tak pastilah sembahyang tu habis ke tak habis, tapi antara yang menyambutnya itu Pak Lu memangku Tuan Bedui ini tadi. Masing-masing dah tahu nampak ni mungkin dia ada darah tinggi ke, sakit kepala ke, demam ke, pening ke kan. Jadi masing-masing berkipas, bertanya. Dia dah tak jawab lah. Dia menekan dadanya. Dan pada masa itu tak ramai lah yang lain. Tak ramai. Masing-masing memberi rawatan apa yang patut, urut kaki, urut kepala, bukakan songkok dia punya sorban, longgar-longgarkan dia punya baju, longgar-longgarkan dia punya kain, dan plekat baju Melayu yang dia pakai warna coklat apa ke. Di hadapan masjid tu dah lama. Masjid tu batu. Di sepanjang hilir Sungai Perak itu tidak ada rasanya masjid batu. Masjid batu ni telah diusulkan sejak tahun 1936 lagi, ataupun sebelum itu lagi. Dan nama Tuan Bedui ni ataupun Ustaz Abdul Rahman bin Idris ni tercatat dalam satu plan pembinaan masjid yang dibuat oleh pejabat di Ipoh. Pejabat di Ipoh, seorang Melayu pelukis Melayu, yang melukisnya Melayu, mungkin pelukis pelannya seorang Melayu.
Dan nampak gayanya lukisan masjid itu buat daripada papan, bukan batu. Tapi yang dibina ini batu. Cara gayanya macam papan lah. Jadi bawa balik ke rumah. Pak Lul tak dapat berlama-lama di situ. Pak Lul terpaksa balik ke Intan sebab sekolah esoknya. Cuti cuma 1 hari saja. Jadi Pak Lul balik. Pak Lul fahamkan jenazah dikebumikan di perkuburan air mati itu di sebelah hulu daripada rumahnya, lebih kurang dalam 50 meter saja daripada rumahnya, dan lebih kurang 50 meter juga daripada masjid. Sebab masjid dengan rumahnya itu tak jauh. 1982 itu jalan raya pun tak ada, elektrik pun tak ada, paip air tak ada. Boleh katakan semua tak ada lah. Memang kehidupan kampung betul. Kampung, cara kampung. Paip air, elektrik, jalan raya itu hanya sampai pada 1987. Tuan Bulu ini dia lahir Pak Lu rasa pada tahun 1915. Pada tahun 1915. Sebabnya pada tahun 1970 itu dia telah pun pencen. Jadi orang dulu pencen umur 55, 15, 25, 35, 45, 55, 65, lebih kurang itulah kan. Jadi umur 55 tu telah pencen pada 1970 dan meninggal pada tahun 1982 tu. Jadi umurnya lebih kurang 67 tahun lah. Lebih kurang umur 67 tahun. Satu yang menarik, yang sangat mengusik hati Pak Dul, nama dia Abdul Rahman bin Idris itu salah seorang yang menandatangani pelan meluluskan ataupun yang menghendak mengesahkan pelan masjid air mati, maksudnya masjid kampung air mati. Orang lain yang turut menandatanganinya ialah Ketua Kampung ataupun Tok Sidang air mati, iaitu Haji Abdul Hamid bin Sulaiman, dan seorang lagi Nengah. Nengah ni orang kaum Padang. Sebab masjid air mati ni menjadi jemaah masjid orang kampung air mati, orang kaum Padang, orang Kuala Parit, orang Seberang Perak, Sesen 3, ataupun masa sekarang dipanggil Bukit Cawi. Yang sebelah kiri Sungai Perak sajalah. Yang sebelah kanan Sungai Perak ini Bandar Baru untuk Memali itu, Kampung Pisang itu sembahyang di Masjid Teluk Memali. Ada satu Masjid Teluk Memali yang daripada papan yang kini telah dipindahkan ke Taman Herba di Ipoh sana, dekat dengan Jalan ke Simpang Pulai Jalan ke Simpang Pulai. Ada masuk dalam majalah 3, masuk dalam RTM beritanya, dokumentarinya sekitar tahun 1917, 2017 dan 2018 itu. Ada diberitakan tentang pemindahan masjid
yang tak pakai, dah lama tak pakai Masjid Tok Mali tu ke Ipoh, Taman Herba di Ipoh. Taman Herba ni satu tempat pelancongan lah, tarikan pelancong untuk tengok apa tumbuhan-tumbuhan yang sesuai digunakan untuk berubat seperti serai, kunyit, halia, lengkuas, pokok tongkat ali, pokok empedu bumi, pokok apa nama tu, semambu, hambu, pokok bemban, macam-macam lah, macam-macam pokok hutan seperti sirih, seperti kaduk, keladi yang boleh digunakan sebagai ubat herba. Sekarang orang tengah usaha untuk mendapatkan herba-herba ini untuk mengatasi masalah COVID-19. Menteri Agama kita mengatakan ambil lah vaksin Pfizer-BioNTech, ambil lah AstraZeneca. Kalau nak ambil ubat herba ni boleh, ambil lah juga. Ambil lah air kelapa, ambil lah halia, serai, mambu. Kalau daripada Arab tu air zaitun ataupun habatus sauda. Tapi jangan lupa ambil juga vaksin. Ada yang kata kalau dah ambil vaksin tak payah lagi yang kalau tak nak ambil vaksin, ambil herba. Tak boleh gitu, dia kena dua-dua sekali. Harga ubat ni pun kalau dah diproses mahal pula, sampai RM400, RM200. Sedangkan vaksin tu pada asalnya RM150 saja sekali cucuk kos dia. Tapi sekarang ni kerajaan bagi free lah. Kerajaan bagi cuma kepada seluruh rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Balik pada Tuan Badui ni tadi, dia ada anak dia, Tarmizi bin Abdul Rahman, kerja sebagai polis Merin asalnya dekat sekarang ni Pencin lah, jadi di Subang Bestari sana dekat Shah Alam itu, hampir dengan Shah Alam. Tu bila dah Pencin ni tak ada kerja, jadilah pengawal pengawal kesempatan di sebuah hospital. Abang dia tu yang tua tu nama dia Yoklin ataupun Abdul Halim, berkahwin dengan Kak Wah bin Muhammad Ali bin Haji Daud kaya. Haji Daud kaya. Tarmizi tadi berkahwin dengan orang Pekan Rabu atau pembendang Sungai Manik tu. Kemudian ada anak yang ketiga bernama Kak Wah. Anak tuan beliau ni tak ada namanya Kak Wah. Apa nama kadang-kadang orang panggil Suah. Dia berkahwin dengan Sulaiman. Asalnya Sulaiman ni ataupun Pak Liman ni askar. Sebab Pak Lu tengok pakai seluar hijau aja. Pakai seluar hijau. Kalau musim durian tu selalu tunggu pokok durian dagang. Pokok tu namanya dagang. Mungkinlah dia daripada luar benihnya tak berapa cantik sangat, tapi pokok dia merendang. Dia punya dahannya macam saya pokok sepemeluk. Dia punya batang pangkal tu dekat tiga pemeluk, 4 pemeluk. Pokok durian dagang ini terletak di Bandar Baru. Sebab
Pak Lu dengan isteri Tuan Belu ini berselari sangat. Opah Pak Lu nama Som tu adik-beradik dengan Haji Hamid, adik-beradik dengan Tok Seni, adik-beradik dengan Tok Hassan, dan adik-beradik dengan Tok Abdullah. Bapa kepada isteri Tuan Belu ini tadi nama Ibah ataupun Sibah. Pak Lu panggil dia Wan Choi Ibah, kalau tak silap. Wan Choi Ibah binti Abdullah ni apa tu, Abdullah ni ada anak yang lain nama dia Wanza. Wanza ni muka dia lebih kurang macam Cina. Anak Wanza ni ada Zam, ada Pak Jud ataupun Marzuki, Marzuki bin Mahmud, Zam bin Mahmud, Ba bin Mahmud, Rosnah bin Mahmud ataupun Na bin Mahmud. Mahmud ni orang Tok Mali. Mahmud ni bin Lontok maksudnya. Di Tok Mali tu ada orang nama Lontok. Di kampung yang mati pun ada nama Lontok. Ada 3 orang lah yang Pak Lu perasan nama Lontok. Pelik sikit nama dia. Jadi selain daripada Kak Wah, ada adik Kak Wah itu bernama Leha, Zaleha lah. Zaleha ni berkahwin dengan Cikgu Azman ataupun Cikgu Nuruzaman bin Kamarudin apakah. Dia ni mamak. Mamak dia, bulu-bulu dekat tangan dia panjang, tebal. Lepas itu dia punya bulu mata tebal. Lepas itu dekat janggut dia banyak, jambang dia tebal, badan dia gempal sikit. Kalau tak silap Pak Lu dia mengajar sejak tahun 1969 lagi. Tahun 69 lagi di sekolah kebangsaan Air Mati tu. Dapat anak yang sulung tu bernama Azhar. Azhar ni sekolah sama dengan Pak Lu di Seri Perak. Pak Lu tingkatan 6, dia tingkatan 1 ataupun tingkatan 2. Lari sana lari sini. Tak pedulinya Pak Lu. Walaupun sekampung dia kan main lari-lari dalam dom tu. Asalnya Cikgu Azman ni diorang kata duduk menumpang di rumah Ustaz Tuan Belu ini semasa bujang ini tadi. Dia telah berkenan dengan anak Ustaz Abdul Rahman ni atau Tuan Belu ini yang nama Leha ataupun Kak Leha. Memang manis lah. Senyum putih cerah. Cikgu Azman ni berasal daripada Taiping. Cikgu Azman pernah bercerita lah kepada Pak Lu, dia ni dulu sekolah Inggeris orang putih dekat Taiping tu. Faham lah dulu kalau sekolah Inggeris ni depan dia ada salib tinggi 1 meter ataupun 2 meter tu dekat atas bumbung tu. Kalau masa perhimpunan tu kena nyanyi, ada nyanyi belajar Bible sekali, ada nyanyi lagu-lagu gereja kan. Dia dulu sekolah apa, sekolah perempuan sekolah konvent, lelaki sekolah Saint Anthony, sekolah Holy Methodist, sekolah Anglican, sekolah Saint Michael. Saint itu dia orang yang suci ataupun padri, padri. Dia Tok Intan ada. Sekolah Holy Methodist, sekolah Holy Methodist, sekolah konvent. Konvent tu untuk budak perempuan. Bila Cikgu Azman ni telah
berumur, dia dapat sakit kencing manis. Dapat kencing manis, dia kata kerap kencing. Sekali kencing itu dia kata mau sebotol air Pepsi tu banyak. Bukan, dia minum banyak haus saja. Keluar pun lebih kurang itu juga. Lepas itu dia rupanya sakit kencing manis pun dapat pada Pak Luk pun dapat sakit yang sama juga. Terpaksa Pak Luk tahu sangat lah, sampai suntik jarum insulin. Orang sekarang takut nak kena suntik vaksin, takut jarum. Pak Luk dah biasa dah, cocok kat perut. So Azman ni masa muda dia, orang kampung suka Wahid, Makno, Sam. Sebab apa? Dia ni boleh gaul dengan murid-murid lepas sekolah, bermain badminton. Kalau dia tarik nafas tu berbunyi. Berbunyi dia punya hidung, tarik nafas, hembus nafas tu. Itu yang kadang-kadang tergelak, dia pakai seluar pendek tu. Pendek, pakai t-shirt kan. Kerana kalau tak ada raket, dia pinjam raket Makno ke, raket Wahid ke. Pak Dul tak pernah join sebab Pak Dul tak ada raket. Raket Pak Dul dah mengeling apa, dah bengkok. Harga kalau sedikit raket murah tu tak main lah kan. Cikgu Azman ni memang popular lah pada masa itu. Bukan ramai sangat cikgu di sekolah masa itu. Cikgu Muhammad Ali, orang kampung Pubayan. Cikgu Kusyairi daripada Pasir Panjang Ulu. Cikgu Sabaria ni isteri Cikgu Mali. Cikgu Fatimah, yang rasanya bujang. Lalu Cikgu Ramlah daripada Pertiga, rasanya bujang juga. Pak Po, tukang kebun ni adik kepada guru besar. Pak Po ni namanya Megat Jaafar bin Megat Ayub. Megat Ayub ni dulu pernah jadi ustaz di sekolah Hai Mati ni. Abang Pak Po tu namanya Megat Saruji bin Megat Ayub. Dia lah yang jadi guru besar. Dia duduk di kampung Bahagia Tok Intan sebelum sampai Pekan Tok Intan itu. Balai Polis sekarang ada jambatan. Sebelum jambatan tu ada simpang. Kalau daripada Tok Intan tu masuk sebelah kiri, nak pergi ke jambatan jambatan kereta api. Jambatan kereta api Tok Intan. Situ dekat situ ada Sungai Krawai ke apa. Tempat tahun bila, zaman Jepun ke sebelum Jepun, zaman British lah. Sekawan apa, gajah bersama ibunya melintas landasan kereta api tu, tapi ibu gajah ni telah melanggar kereta api tu, melanggar kepala kereta api tu supaya jangan langgar anak dia. Tapi mak dia tu atau ibu ni meninggal dunia, mati. Kepala gajah ni telah pun dipamerkan di Museum Museum Taiping. Taiping ni ada museum. Taiping juga ada penjara, ada sekolah banyak, ada taman tasik perdana, taman tasik Taiping. Lepas itu dia ada pejabat-pejabat kerajaan yang besar. Sebabnya dulu Taiping ni satu tempat yang ramai orang, terutama orang Cina yang jadi pelombong biji timah cara dedah.
Di Taiping tu tak ada rasanya kalau jenis kapal korek. Kapal korek ni hanya oleh hanya oleh apa, syarikat daripada British. Daripada British. Dia ada 2 peringkat pelombongan tu. Cara lama pakai lombong dedah ataupun air pancut. Air tanah-tanah tu disedut naik ke atas, dibuatlah satu laluan bahagian pelapis biji timah itu. Jadi biji timah ni yang dalam tanah lumpur tadi tersangkutlah pada celah-celah papan pelapis tadi. Pak Dul adalah tengok secara dekat Cepor Ipoh dekat dengan Cemor. Cepor ni dekat dengan Cemor Ipoh, menghala ke Sungai Siput, Kuala Kangsar sana. Cikgu Azman ni dia popular, yang lainnya dia mengetuai. Pada mulanya dia berminat dengan aktiviti menangkap ikan dengan cara tuba ni satu aktiviti tahunan ataupun dui tahunan oleh Sultan-Sultan Perak terdahulu. Macam tak salah je, sekarang ni baru salah pun. Banyak anak-anak ikan yang mati. Dulu tak salah, zaman Sultan lagi tak salah. Zaman Sultan ni zaman Sultan Idris, zaman Sultan Raja Chulan. Dalam buku sejarah negeri Perak, Misal Melayu tu diceritakan orang Sultan ini menubur ikan di kuala Sungai Kintang di Perak itu untuk menangkap ikan kelah, ikan patin, ikan temelian, ikan baung susah sikit lah. Yang banyaknya ikan ikan temelian, tu sedap. Ikan tonsan sedap juga. Kalau ampang boleh lah buat perkasam kan. Ampang buat perkasam. Kalau dia panjang, kalau ikan tonsan itu panjang, dekat 1 meter panjang dia. Tapi dia banyak tulang. Yang tak banyak tulang dan sedap itu ikan temelian. Dia punya sisi dia besar, duit 50 sen tu. Tongsan pun lebih kurang macam tu juga. Kalau sekarang ni ikan rohu. Dia ada jenis-jenis ikan rohu. Ikan patin sedap juga. Ikan patin sedap juga. Dia tercungap-cungap bila kena akar tubuh tu. Akar tubuh ni biasanya diambil daripada Cina-Cina dekat Tanjung Tualang sana. Mereka gunakan akar tubuh ni untuk mengacur rumpai, serangga, sayur-sayuran yang dijual di pasar Ipoh sana. Misalnya kangkung, kucai, sawi. Ada saja serangga yang nak makan daun-daun sayur ni tadi, mereka gunakan akar tubuh itu sebagai menghalau ulat-ulat ataupun serangga-serangga. Ulat lah biasanya yang makan batang, makan buah. Tapi dia kalau kita makan dia, basuh dia, tak bahaya. Sayur-sayur tu makan kita tak bahaya. Kalau dah banyak tu baru bahaya. Dia bila orang yang sakit asma tu bila makan tu kita pun jadi tercungap-cungap. Akar tubuh ni beli orang kampung, pakat ramai-ramai, bayar RM15 seorang. RM15 seorang, setiap orang mesti ada sampan. Tengah-tengah malam air tengah timpas tu maksudnya kering lah.
tak ada kering sangat kan, mana ada air Sungai Perak tu kering. Dia bilang dalam bulan 5, bulan 6 itu air tu kering. Kadang-kadang boleh meranduk. Kalau setengah-setengah tempat di belah hulu tu, dekat Kuala Kangsar tu, air tu dah boleh meranduk. Pakai randuk di para peha ataupun para dada kan. Boleh renang je daripada sebelah sini ke seberang sana. Jadi ada tempat-tempat olak. Ni nak tahu olak ni di tempat yang dalam. Air berputar-putar dekat Kuala Sungai Budiman tu. Kuala Sungai Budiman tu dekat Kuala Parit. Jadi pertemuan antara Kuala Sungai Budiman dengan Kuala Parit ini tempat yang paling sesuai sekali untuk tabur akar tubuh tadi. Bukan sembarang tempat. Dia mesti ada tempat yang ikan itu bermain, bergelema, main buih pada air hujan kan. Akar tubuh tadi ditumbuk di katuk-katuk tempat mana bawah rumah Wan Saudah, sebelah rumah Cik In, dekat dengan sebelah dengan sekolah tu. Tapi aktiviti ni janganlah dia bagi tahu kepada polis. Dulu berhati-hati, nak join pun kena tengok orang juga. Lepas tu nak join ni mesti ada sampan. Jangan tak ada sampan. Jangan sampan berat pun tak boleh. Dia kena sampan ringan lah, yang laju boleh kayuh. Kalau sebab ni dia punya ikan ni timbul sana, timbul sini, timbul kat situ. Dia bukannya timbul, lepas tu dia menyelam balik. Pada peringkat kemudian tu dia menyelam balik. Timbul, dia ambil nafas sekejap, dia tenggelam balik. Timbul belah sana, ujung sana, dia tenggelam. Jadi kita kena kejar. Kena sediakan sauk yang panjang, dia tengah tercungap-cungap itu sauk. Kalau tak betul sauknya tak dapat juga. Muka sauk tu lebih kurang dalam besar talam lah, lebih kurang dalam setengah meter lah, lebih kurang dalam setengah meter gitu. Setengah meter. Belaga sampan, kalau 30 sampan, satu sampan tu 2 orang katakan, ataupun 1 orang. Ada yang 1 orang je, ada yang 2 orang, 1 sampan. Bekerja sendiri dengan bukan kerja tu sambil mengayuh, tangan nak rigap. Ini bukan waktu siang tau, ini waktu malam, pukul 12 tengah malam gitu. Sebelum itu kena ada upacara macam baca-baca sikit lah, ada jampi-jampi, tok pawang lah. Jangan ada siapa yang ganggu, jangan ada siapa yang kacau. Kalau saya ingat Pak Dul lah, agaknya Tok Hidin agaknya yang jadi tok pawang masa tu. Adalah 2-3 orang yang jadi tok pawang yang handalnya. Jadi mula tu senyap aja, diam, tak bersuara. Jangan bising, perlahan aja dekat aula, dekat tengah-tengah sungai tu, Sungai Perak tu. Diam kali lebih kurang dalam setengah jam, dah mula zup, timbul. Zup, sebelah sini timbul. Zip, timbul. Ada yang timbul sebelah sampan, bolehlah terus ceduk. Sauk terus masukkan dalam sampan. Tindih, dia kadang-kadang dia melompat balik ke dalam sungai. Melompat. Kalau jauh sikit, kena apa? Dia orang tahu lah, Pak Dul 2 kali ke 3 kali masih ikut Pak Dul di bahagian belakang, Apak di bahagian depan. Dia nak kata berdiri, tak berdiri, dia melutut di bahagian depan tu. Nak kena cara dia punya
Sauk tu tak boleh lebih ekor. Kalau lebih ekor, dia ada tenaga nak melompat ke depan, dia kena sauk kepala dulu. Kalau ikan sembelian tu sauk kepala dulu. Ada setengah yang pandai tu, dia boleh kenal ikan apa. Ikan tonsan ke, ikan temulian ke, ikan lampam tu ke, sepeng baung ke. Kalau boleh dia orang nak dapat ikan temulian ni. Ikan temulian ni lebih sedap dan lebih mahal. Kalau dijual, berbala lah. Modal tadi RM15 kan. Boleh dapat RM45 ke, RM50, RM100. Memang mengancam lah. Memang mengancam. Memang jual dekat Pelintan lah ikan-ikan ni. Jual kat Pelintan. Cina-Cina ni pun dia tengok ikan ni kena tuba pun kadang-kadang dia tahu lah Cina, tauke Cina tu kan, dia rendahkan harga. Ini tak bagus lah, ini boleh datang penyakit lah, macam-macam ditorak ni kita dah keluar modal, tiba-tiba dia nak murah je. Dia kata banyak lah, tak mau lah, kasih orang lain lah. Dia kata tak boleh pula jual kat pasar tu. Kalau jual kat pasar nanti bocor rahsia aktiviti menubur nanti boleh pula cari. Ini lagi payah. Jadi ikan ni makan begitu, jadi dalam seminggu 2 atau sebulan itu memang makan lauk aje lah. Nasi tak ada. Mana yang rajin tu, itu orang buat perkasam, simpan dan tempayan. Perkasam ni dia kalau nak sedap campur dengan beras goreng, campur dengan garam. Lepas tu ada botol besar tu, atau panggil balang besar daripada kaca. Kadang-kadang botol balang ini untuk simpan tempoyak. Kalau cerita pasal tempoyak dengan ikan temulian ni, orang Perak memang, pak kata orang tadi, memang setuju sangat lah. Memang menyelerakan makan tu. Makan itu dia punya sisik itu kalau digoreng pun sedap. Ikan temulian ni sisik itu boleh macam dikunyah, dibakar. Memang sedap. Okey, balik kepada apa tu, Tuan Berdua tadi. Dia memanglah dia pada peringkat awal tu dia sebagai guru agama kan, dia guru agama di sekolah kebangsaan Air Mati tu. Lepas tu dekat masjid depan rumah dia tu masjid, jadi imam. Sebelah masjid tu ada menesah besar dekat tebing sungai pula, dekat gigi sungai. Orang kata dekat tebing sungai tu, dekat gigi sungai tu ada pokok mengkuang. Pokok mengkuang seberang, ada depan tu ada pulau kecil, boleh tanam jagung, tanam cili ataupun cabai, tanam sawi. Jadi Cikgu Azman ni cukup berjagung atas pulau kecil tu. Mengkuang tu pun di orang sekarang mana pakai alir tu, pakai tikar, tapi dah tak pandai nak menganyam. Dia ada dia punya alat dia nak menoreh gitu. Balik kepada Tuan Berdua tu, anaknya bawah Kak Leha tu nama dia Kak Tun ni kahwin dengan Namat, orang Jalan Daroy apa ke. Lepas tu bawa tu dia Kak Tun ni, teman Zaitun ni, jadi guru kemas
Guru kemas ni dia macam AJK Kementerian Pembangunan Luar Bandar lah, Tunggal Baba masa tu kan. Lepas tu bawah sekali tu Neno ni tak pasti lah nama dia. Dia ada rambut ada kerinting sikit, ada rupa sikit lah. Dia duduk di Seremban 2. Suami dia dah meninggal dunia. Dia aktif lah dalam Facebook, dalam WhatsApp orang, grup SK Air Mati. SK Air Mati, grup Kampung Air Mati, Kampung Musliah, macam-macam lah. Pak Dul jadi adminnya satu ketika. Sekarang Pak Dul dah biarkan letak koma lah. Jangan koma bergaduh lah dalam tu sudah. Nak sembang, jangan bergaduh pasal politik. Bergaduh dengan Mahathir lah, bergaduh dengan PM Abah kita ni. Itulah saja kenangan-kenangan. Ada satu lagi kenangan pada sekitar tahun 1970 itu, ada sekeping gambar Tuan Bedoy ini menjadi pengiring pada Yogyakarta, naik bot bot Pak Mansor ke. Dia dalam gambar tu jelas pakai songkok, pakai baju Melayu, pakai plekat. Yogyakarta ni pakai baju pengantin lah, baju Melayu bersongkok. Yogyakarta ni askar Regimen Ranger dekat Tawau Sabah sana. Tawau Sabah apa kemah penama tak, menjaga perbatasan Pulau Tawi-Tawi pun nama sana. Nak kahwin kat mana dengan orang Padang, Kak Yam ataupun Normah, nama sebenarnya Normah, kita orang panggil dia Kak Yung. Yogyakarta tu Yuk, jadi isterinya panggil Yung lah, Kak Yung. Itu saja gambar sekeping yang Pak Dul ada simpan lah. Gambar Yogyakarta tu memang ada lah dekat Tawau, suami isteri. Ada postcard sekeping postcard Hari Raya. Latar belakang Masjid Negara Kuala Lumpur. Agaknya masa itu Masjid Negara Kuala Lumpur tu baru siap. Mana ada masjid lain yang cantik pada masa tu. Masjid Shah Alam tak ada. Ada masjid ada. Masjid Ubudiah ada. Tapi Kuala Lumpur yang cantiknya Masjid Kuala Lumpur tu lah. Masjid Negara Masjid Negara. Tak ada lah masjid yang lain. Masjid Putrajaya ke, Masjid Besi kat Putrajaya ke, Masjid Masjid Jalan Lutar tu kan, Masjid Wilayah Persatuan Jalan Lutar tu pun tak ada lagi, belum lagi, tu semua baru, tak masuk BOP lagi. Orang Perak kata ini belum idea pun tak wanak lagi. Gambar lain ada, sekeping lagi tu ada ahli keluarga Tuan Bedoy ni bersama Ju Azman, bersama dengan anak-anak Tuan Bedoy. Tapi tak pasti lah, ada gambar Tuan Bedoy atau tidak. Sekaranglah cerita tentang Tuan Bedoy. Wassalam.